Okey, seterusnya kita akan masuk kepada subchapter yang kedua berkenaan dengan array adalah array of object. Okey, tajuk ini adalah sangat penting untuk semua pelajar mengetahui apakah dikatakan sebagai array of objects ini. So sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan basic array di mana kita mencipta atau membina array variable tersebut dengan membuat declaration dengan menggunakan data type yang biasa kita pernah jumpa seperti int, double, string dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu topik yang sama tetapi sedikit berbeza pada ada sedikit penambahan yang seterusnya lah. Okey, contohnya kita nak mencipta satu variable array di mana setiap variable array tersebut kita nakkan dia ada menunjuk kepada objek yang kita bina. Okey, yang kita bina. Contohnya kita telah belajar berkenaan dengan user defined class, kita bina kelas kita sendiri. So bila kita dah ada kelas kita sendiri, kita boleh meletakkan objek, kita boleh bina objek. Tapi hanya satu objek lah kita bina dan apabila kita nak membina banyak objek, kita terpaksa membuat banyak declarations. Tetapi dengan menggunakan array, kita hanya menggunakan satu saja variable array yang merujuk kepada objek tersebut. Sebagai contoh, kita ada satu kelas, di nama kelas tersebut adalah person, person class. So, dalam person class ini kita ada data member dia. So kemungkinan data member dia adalah name, age dan sebagainya. Okay. So bagaimana kita boleh membina, create array of object ini yang merujuk kepada person, which is that class person. So sama juga part yang kita buat sebelum ni di mana kita declare basic array. Okey, sebabkan kita menggunakan kelas objek yang kelas yang kita bina, user defined class, which is that person. So data type kita adalah person, yang merujuk kepada kelas tersebut person. Dan kita ada satu array variable dinamakan sebagai person. Sama juga dia punya statement dia. Okey. Kita ada square bracket, square bracket yang menunjukkan bahawa kita declare variable person sebagai array jenis person. Okay, sebelum ni kita buat double. Okay, kita buat rainfall, which is that array variable jenis double yang sebelum ni lah. So yang ni kita buat person, object person, jenis person. Okay, ini declaration, baru declarations. Seterusnya kita kena bina array tersebut, kita dengan menggunakan new keywords. Ingat apabila kita buat kita nak create array ni, kita kena panggil balik semula array variable, array reference ni, which is that person. Dan person, kalau kita buat dua line of statement, kita tak perlu letak curly bracket di sini, melainkan kita letak dalam satu statement lah. Okay, so statement kita adalah person square bracket person equal to new person 20 kalau dalam satu statement. Tapi bila kita buat declaration dulu, lepas tu kita buat creation, so tanpa memerlukan square bracket pada person ini, macam beginilah. So selepas assignment operator, kita mesti letakkan new sebab kita nak create variable person ini. Okay, dengan kita sebab jenis person, kita kena panggil balik kelas person tersebut ataupun ialah kelas person tersebut dengan meletakkan size. So size ni kita letak 20. Bermaksud di dalam bentuk memory assignment. Okay, so kita akan ada 20 compartment ini yang ditunjukkan oleh variable, array variable namanya
persen ini, persen ini. So dia akan tunjukkan pada indeks yang pertama di sini. So kita tahu bahawa array akan bermula pada indeks yang pertama 0 sehingga ke 19 sebab 0 ke 19 ada 20 compartment ya. Dan apabila kita selesai mengkodingkan membuat program declare dan juga create array variable percent ini, okey, ke semua yang ada dalam elemen yang ada pada setiap komponen ini akan merujuk kepada null, akan merujuk kepada null. Okey, percent zero akan merujuk kepada objek, tak ada objek lagi, masih kosong. Okey, masih null. So kita tak create objek lagi. So, elemen ini merujuk kepada null sahaja. So di sini kita tak create objek yang ditunjukkan pada komponen ini, setiap komponen ini. So setiap komponen ini akan nanti bila kita create objek ini, dia akan merujuk kepada objek person saja. Okay, so tidak merujuk kepada string ke double ke student ke bicycle ke vehicle, tidak. Yang setiap ini nanti bila kita create objek tersebut, dia akan merujuk kepada person sahaja. Okay, ini bentuk state of memory so ni adalah null tadi, menunjuk kepada null. So bila kita selesai saja buat ini declaration dengan creation ni, maka ini bentuknya bila kita nampak state of memory. So percent zero adalah null, sebab kita tak create objek lagi. So seterusnya kita nak create objek ni. So bagaimana kita boleh create objek itu? Lihat pada statement coding ini. Apa bezanya dengan yang tadi? Okey, yang tadi kita hanya declare dan kita create bahagian kompartmen ini, array ini, percent dan ini. Tapi ini kita tak create, sehingga kita menyatakan coding dia seperti ini. So ada array variable percent, indeks yang pertama which is a 0, kita akan create objek dengan objek percent tersebut. So bila kita create objek percent, kita mesti meletakkan keyword new. Dan of course kita akan memanggil constructor. Lihat di sini kita ada parenthesis. So this is refer kepada constructor pada kelas percent. Bila ada constructor, maka kita dah create objek percent tersebut. So sebab dia percent zero, which is that percent zero merujuk kepada objek yang pertama. Okay, di mana di sini kita ada 3 data members, 3 data members. Okay, objek mana yang di-create berdasarkan daripada statement ni? Hanya pada indeks 0 saja. Hanya pada indeks 0 saja. Indeks lain tidak create, so dia masih merujuk kepada null. Sehingga kalau kita letakkan percent 1 di sini, percent 1 new percent, so pada indeks yang pertama ini, okay, percent 1 ini akan ada satu lagi objek, satu lagi objek merujuk kepada percent, di mana dalam akan ada data member, data value pada data member tersebut. So disebabkan oleh kita create objek, maka this is nilai awal di dalam constructor tersebut. Dan constructor hanya kita mungkin meletakkan not given kosong u. Mungkin ini adalah name, age dan juga gender. Okay, unknown, age 0 dan name dia adalah not given. Ini asal bila kita create constructor. Dan kita boleh menggunakan for loop untuk kita memasukkan nilai dengan memanggil setter. So kita tahu kita boleh menggunakan nama variable person ini dan meletakkan di indeks mana yang kita nak setkan value tersebut. Okay, so sekarang ni kita letak person 0 dot set name. This is setter, yang mana di setter ini akan
assignkan arguments Mrs. Jun ini, okay, dia akan replace not given ini dengan Miss Jun. Okay, setelah selesailah statement ini di execute oleh compiler, seterusnya still lagi merujuk kepada index 0, right? Index 0. So refer kepada age. This is actually data member untuk age. So set age 20. Di sini nanti 0 ni akan ditukar kepada 20. Dan juga U ni adalah tukar kepada F, female. Alright, so di sini cara untuk kita meletakkan values. Boleh menggunakan array variable, index, dan kita panggil setter dia dan bagikan value arguments lah. So kalau kita ada objek yang kedua, person 1, person 1. So di dalam looping ke ataupun you nak bagi terusan statement ke ni, ataupun biasanya kita akan buat loop lah, for loop. So I, biasanya kita letak I kan. Tapi kalau kita nak buat one by one, panjang lah kita punya code statement tu. Okay, so person 1 set name. Okay, kita contohnya kita bagi kat sini Mr. Faiz contohnya. So ni Mr. Faiz, age 42. Okay, gender male. So akan ada satu objek tadi, so kita create dah tadi okay, so kalau kita nak manipulasikan array of object ni, seterusnya macam kita nak buat so kat sini kalau kita lihat sebenarnya kita dah create banyak objek daripada sebanyak 20 objek, dan di sini ditunjukkan bahawa objek pada indeks keempat ni di komponen yang kelima lah, ada satu objek namanya James, umur dia 87, dia punya gender female. Okay, dan kita ada satu lagi variable, mungkin just variable biasa yang menunjuk kepada okay, variable jenis person, jenis person merujuk kepada person ini. Baik, itu juga satu lagi variable jenis youngest akan merujuk kepada objek yang ke-17, which is that index ke-16 lah di sini. Dan sebenarnya kita boleh manipulate dengan menggunakan for loop ini. Okay, di sini kita nak buat manipulasi lah untuk kita buat proses pointing dia, siapa yang paling, kita nak mencari siapa yang paling tua dan mencari siapa yang paling muda lah di sini di output dia, menggunakan for statement. Okay, so saya rasa setakat ni untuk tajuk array of object. So kita akan berhenti di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.